Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini kita akan lihat muka surat 61. Tajuk kita harus berwaspada. Okey, maksud berwaspada di sini ialah kita perlu berhati-hati. Okey, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Kalau kita lihat gambar pertama iaitu situasi di dobi layan diri. Okey. Kita kena berhati-hati di sini kerana pernah terjadi kes kanak-kanak terperangkap di dalam mesin basuh yang ada di kedai dobi ni. Okey. Yang kedua, wayar penyambung yang berselirat. Okey. Keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya renjatan elektrik. Yang ketiga, kerusi urut. Okey, kerusi urut yang menggunakan tenaga elektrik perlu diselenggara dengan baik dan berjadual supaya tidak berlakunya kejadian renjatan elektrik. Dan yang terakhir sekali, gambar paling bawah iaitu menggunakan telefon semasa mengecas. Keadaan ini amat bahaya kerana telah berlakunya kes lelaki ataupun individu meninggal semasa menggunakan telefon ketika sedang cas. Okey, berlakunya renjatan elektrik. Oleh itu, kita semua harus berwaspada setiap masa di mana sahaja berada. Baiklah, seterusnya kita akan lihat petikan untuk hari ini iaitu kita harus berwaspada. Okey, dalam petikan ini kita akan fokuskan aspek keselamatan yang perlu dititik beratkan dan juga aspek tata bahasa yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, untuk makluman semua, dalam petikan ini mengandungi kata sendi nama. Apa itu kata sendi nama? Okey, kita boleh lihat dekat sini. Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Contohnya, di, ke, oleh, daripada, dalam, pada. Okey. Cikgu minta kamu baca dulu petikan ini sendiri dalam masa 2 minit. Kamu boleh tekan pause dulu, boleh tekan berhenti sekejap untuk membacakan petikan ini sehingga habis. Okey. Selepas kamu baca petikan ini, cikgu nak kamu kena pasti contoh kata sendi nama yang terdapat dalam petikan ini. Ada 7 kata nama, kata sendi nama dalam petikan yang sedang kita pelajari ini. Okey. Sekarang mari kita lihat Sebut pasal kata video sendi ni, penerangan ramai pelajar tentang selalu salah kata faham sendi tentang nama. penggunaannya. Tahukah anda apa perbezaan antara dari dan daripada? Inilah kata sendi yang selalu buat pelajar keliru. Kalau nak ingat, senang je. Untuk kata sendi dari, ingat hukuman, masa, arah, tempat. Kata sendi daripada pula digunakan untuk hal-hal lain. Contohnya, saya berasal daripada Sabah. Salah kerana Sabah merupakan nama tempat. Ingat hukuman? Ayat yang betul ialah saya berasal dari Sabah. Baju saya lebih cantik dari baju awak. Salah kerana baju bukanlah masa atau tempat. Baju saya lebih cantik daripada baju awak. Ini macam mana pula dengan kata sendi di dan pada? Kata sendi di hanya boleh digunakan untuk merujuk kepada tempat. Contohnya, di rumah, di bawah atau di Kelantan. Kata sendi pada pula merujuk kepada masa, orang, binatang dan benda abstrak. Pada hari itu, pada cuti sekolah, buku itu ada pada Ali. Pada pendapat saya, jaga-jaga jangan lakukan kesilapan berikut. Di hari itu atau di cuti sekolah. Salah kerana hari atau cuti sekolah menunjukkan masa.
Oh ya, kalau merujuk kepada tempat, pastikan kata sendi di dieja dengan jarak. Contohnya, di sana, salah. Di sana, betul. Di sekolah, salah. Di sekolah, betul. Bagaimana pula dengan ke dan kepada? Perkataan ke hanya boleh digunakan untuk tempat, masa dan benda konkret tidak bernyawa. Jika merujuk kepada orang dan benda abstrak, gunakan kepada. Contohnya, dia menyuarakan masalahnya ke pihak atasan. Salah, kerana pihak atasan bukanlah tempat, masa atau benda. Pihak atasan merujuk kepada orang kan? Dia menyuarakan masalahnya kepada pihak atasan. Betul. Mudah kan? Sebenarnya taklah susah menghafal peraturan kata sendi. Selamat mencuba. Sekarang kita lihat apa itu kata sendi secara dalam bentuk grafik. Okey, tadi kita dah tengok penerangan dalam bentuk video, sekarang dalam bentuk grafik. Okey, ada penerangan di tepi ini. Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menghubung ataupun menyambung frasa nama dengan frasa-frasa yang lain dalam ayat. Kata sendi nama terletak di hadapan frasa nama. Kata sendi nama digunakan untuk menyatakan arah, asal-usul, tempat dan sebagainya. Kata sendi nama mempunyai fungsi yang berlainan dan ditentukan oleh peraturan-peraturan yang khusus. Okey, ada banyak contoh kata sendi nama. Ada 10 dalam gambar ini. Okey, setiap contoh ini mempunyai penggunaan yang berbeza-beza seperti yang telah diterangkan dalam video itu. Okey, kali ini cikgu akan terangkan penggunaan setiap kata sendi. Yang pertama, di, menunjukkan tempat, tidak boleh digunakan untuk menunjukkan masa. Yang kedua, ke, menunjukkan tempat, arah dan masa. Yang ketiga, dari, menunjukkan tempat dan masa. Seterusnya, hingga, maksud had masa. Dengan, maksud bersama-sama. Daripada, tempat datangnya sesuatu, asal kejadian sesuatu benda, perbandingan. Boleh lihat contoh ayat yang diberikan. Seterusnya, kata sendi nama pada, menunjukkan tempat bagi perbuatan sesuatu kerja, keterangan waktu. Kepada, menunjukkan arah, tempat, orang yang ditujui. Bagi ataupun untuk, menunjukkan tujuan sesuatu itu dilakukan. Sejak atau sementara, menunjukkan waktu dan masa ataupun masa. Terhadap, merujuk kepada unsur yang menyebabkan penyambut yang tertentu. Boleh lihat contoh untuk lebih jelas. Dan seterusnya, antara, dalam, demi, tentang, oleh, akan. Okey, kamu boleh baca berulang kali untuk lebih faham. Sekarang kita akan lihat kata sendi nama yang terdapat dalam petikan yang telah kita pelajari sebentar tadi. Okey. Yang pertama, kita telah lihat, kita telah kena pasti iaitu oleh. Yang kedua, dengan. Yang ketiga, ke. Yang keempat, bagi. Okey, yang kelima, ke dalam. Okey, ini typo ni. Okey, harap kamu boleh tulis dengan betul. Ke dalam. Okey. Dan seterusnya, di, daripada, pada. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Dan yang terakhir sekali, cikgu minta kamu
Bina 6 ayat yang lengkap menggunakan kata sendi nama yang telah disenaraikan itu. Gunakan buku tulis nombor 1. Okey. Awak tulis nombor, tulis hari dan tarikh lah. Tajuk dia, nombor dan ayat. Awak boleh tulis ayat dekat tepi ataupun ayat tu dekat bawah. Macam biasalah. Okey. Selepas siap, jangan lupa komen saya telah siap untuk cikgu tandakan kehadiran awak. Okey. Jika ada sebarang soalan, awak boleh tanya dalam ruangan Google Classroom. Itu sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi.